Jadi yang betul-betul nak jadi pilot tu belajar betul-betul lah. Pilot ni memang memerlukan kelulusan akademik yang tinggi. Itu belum fizikal lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Aku Fakrin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita berkaitan tentera. Aku tahu ramai yang minat nak masuk tentera. Dan kebanyakan yang minat ni fikir bila masuk tentera nak masuk tentera udara sebab nak jadi pilot. Tapi korang tahu tak, yang pilot ni bukan dalam tentera udara saja yang ada. Dalam tentera darat pun ada, dalam tentera laut pun ada pilot juga. Tapi pilot dalam tentera darat dan tentera laut tak adalah seramai tentera udara. Dalam tentera udara lah paling ramai pilot di dalam Angkatan Tentera Malaysia ni sebab memang tugas utama dia, nama pun tentera udara. Jadi dalam video hari ni aku nak share berkaitan pilot ataupun juruterbang dalam tentera darat Malaysia dan juga tentera laut Diraja Malaysia. Pertama sekali, dalam Angkatan Tentera Malaysia ni hanya tentera udara saja yang ada fixed wing. Fixed wing ni adalah kapal terbang. Jadi dalam tentera darat dengan tentera laut tak ada kapal terbang. Habis tu jadi pilot apa dalam tentera darat dengan tentera laut ni? Okey, dalam tentera darat dengan tentera laut kita ada helikopter. Dalam tentera udara pun ada helikopter, tentera darat pun ada helikopter, dalam tentera laut pun ada helikopter. Jadi yang bawa helikopter ni pilot lah kan. Fungsi helikopter ni pun berbeza-beza ikut perkhidmatan. Maksud aku, fungsi helikopter tentera udara lain, fungsi helikopter tentera darat lain, fungsi helikopter tentera laut lain. Jadi seterusnya aku akan cerita apa helikopter yang ada dalam tentera darat dengan tentera laut. Memandangkan aku ni pesara tentera laut, jadi aku cerita tentang tentera laut dululah sebab pengetahuan aku lebih sikit lah dalam tentera laut kan. Dalam tentera darat ni aku kurang sikit. Okey, dalam TLDM ni kita ada markas udara yang bertempat di Pangkalan TLDM Lumut. Sejarah penggunaan helikopter dalam tentera laut ni bermula pada tahun 1988 apabila tentera laut ada helikopter Wasp. Okey, Wasp ni dah lama dah dilucut tauliah dah, maknanya tak guna dah. Pada tahun 2001 tak salah aku dah dilucut tauliah. Jadi bagi menggantikan helikopter Wasp ni pada tahun 2003 TLDM dah membuat perolehan pesawat Superlink. Superlink ni dalam skuadron 501. Dan pada tahun 2004 pula TLDM telah membuat perolehan pesawat Fennec. Fennec ni berada dalam skuadron 502. Kedua-dua Superlink dengan Fennec ni masih ada lagi lah dalam perkhidmatan. Jadi kalau tahun 2003-2004 maknanya sekarang ni dah berapa tahun dah perkhidmatan dia? Dalam 18 tahun dah perkhidmatan kedua-dua helikopter ni. Jadi dah lama lah. Aku ada dengar memang ada cadangan untuk buat perolehan helikopter baru, tapi aku tak nak buat spekulasi helikopter mana lah. Sebab bab buat spekulasi ni aku tengok memang ramai orang kaki spekulasi. Dah beli tu lah, nak beli helikopter ni lah, nak beli senjata tu kan, ramai. Jadi apa helikopter dalam TLDM ni buat? Macam-macam fungsi dia boleh buat. Okey, aku kongsi sikit lah apa fungsi-fungsi helikopter dalam TLDM ni. Antaranya adalah special operation, maknanya nak bawa Pascal kan. Dia boleh bawa Pascal dan dia dropkan Pascal. SAR, Search and Rescue, yang selalu kita dengar lah, Search and Rescue. Kalau ada nelayan hilang di laut ke, kita deploy lah helikopter ni. Medevac, Medevac ni kalau ada orang sakit, sama ada anggota tentera sendiri ataupun kapal yang beroperasi kan, tengah berlayar di laut, ada anggota atas kapal tu sakit, nak hantar dengan kapal, mengambil masa. Jadi kita gunakan helikopter untuk pergi ambil, buat Medevac, ambil orang, bawa ke hospital. Ataupun kadang-kadang kita dengar penduduk yang di kawasan pendalaman sebagainya, ada yang sakit, dia berhubung dengan pos-pos tentera berhampiran. Pos-pos tentera tu boleh minta bantuan helikopter. Kadang-kadang sebab lebih berdekat dengan TLDM, jadi helikopter TLDM digunakan untuk buat Medevac. Helikopter ni juga boleh berfungsi sebagai peninjau. Peninjau ni maknanya kalau contohnya ada kapal yang boleh bawa helikopter kan, bahagian belakang dia tu boleh bawa helikopter. Kalau ada apa-apa dekat depan tu, kalau tengok dalam radar boleh nampak titik kan. Nak buat kepastian, kita terbangkan helikopter untuk periksa apa benda tu. Macam Superlink dia ada bawa dia punya missile sendiri iaitu Sea Square. Jadi yang ada Sea Square ni dia bolehlah tembak.
Nak canggih lagi, dia ada OTHT. OTHT ni Over the Horizon Targeting. Contohnya kapal perang nak tembak misail, di antara kapal perang dengan target tu, kita boleh letak helikopter ni untuk buat targeting supaya misail tadi boleh pergi lebih jauh dan lebih tepat. Lagi apa boleh buat lagi? Training. Pilot-pilot baru kan, pilot-pilot helikopter yang baru masuk tu, yang baru habis latihan tu, digunakan pesawat ni untuk training lah. Kalau korang tengok filem Pascal, dia ada guna sniper atas helikopter. Boleh. Resub ni resupply lah. Macam bekalan habis, kita gunakan helikopter untuk hantar. Jadi itu serba sedikit fungsi helikopter dalam TLDM. Kepada yang minat nak jadi pilot helikopter, boleh consider TLDM dan tentera darat. Tadi aku dah cerita pasal helikopter dalam TLDM kan. Aku boleh cerita panjang sebab aku dulu TLDM. Helikopter ni pun aku pernah naik lah beberapa kali. Macam aku cakap tadi, dalam tentera darat pun ada helikopter juga. Jadi yang nak jadi pilot tu, kalau tak dapat tentera udara, tak dapat tentera laut, tentera darat pun ada pilot helikopter dia. Dalam darat ada Regimen 881 PUTD, Pasukan Udara Tentera Darat. Buat masa sekarang ni, PUTD menggunakan pesawat Agusta 105. Agusta ni fungsi dia sebagai Light Observation Helicopter, maknanya pesawat peninjau ringan. Dia akan gunakan untuk buat tinjauan ke hadapan. Fungsi-fungsi lain pesawat Agusta ni hampir sama dengan TLDM juga. Pada waktu lain, selain daripada tugas utama dia buat tinjauan, dia buat juga tugas-tugas yang aku sebut tadi lah, SAR, Search and Rescue, dia buat medevac, boleh hantar barang, hantar anggota, buat latihan, buat peninjauan kan. Itulah fungsi-fungsi dia. Sungguh pun pesawat udara dalam tentera laut dengan tentera darat ni tak sebanyak dalam tentera udara, tetapi perancangan untuk mengembangkan aset dalam perkhidmatan tentera darat dan tentera laut ni memang ada. Jadi, aku ulang sekali lagi kepada yang minat nak jadi pilot helikopter lah. Kalau kapal terbang, memang tentera udara lah tempat dia. Tapi kalau nak jadi pilot helikopter, dalam tentera darat ada, dalam tentera laut pun ada. Jadi yang betul-betul nak jadi pilot tu, belajar betul-betul lah. Pilot ni memang memerlukan kelulusan akademik yang tinggi. Itu belum fizikal lagi. Bab fizikal tu pilot lah kena cerita. Aku bukan pilot. Nanti mungkin ada peluang aku akan minta kawan-kawan yang pilot boleh ceritakan tentang keperluan-keperluan nak jadi seorang pilot dalam tentera ni. Okey? Jadi sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Kepada yang berminat untuk tahu tentang tentera dengan lebih lanjut, boleh subscribe channel aku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Aku ucapkan Assalamualaikum.